Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita nak sambung berkaitan dengan topik iaitu gagasan Malayan Union. Okey, kita tengok dulu gagasan Malayan Union ni apa. Okey, gagasan Malayan Union ni adalah yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu bagi menggantikan BMA iaitu British Military Administration. Okey, yang mana British berhasrat agar Malayan Union ni untuk melincinkan lagi sistem pentadbiran, meningkatkan pelaburan ekonomi, mengukuhkan pertahanan dan mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Okey, kita tengok dulu serba sedikit latar belakang berkaitan dengan Malayan Union. Okey, unit perancangan tanah Melayu diketuai oleh Major General Rap Holmes, okey, yang diberikan tugas untuk merangka satu bentuk pentadbiran di tanah Melayu yang dikenali sebagai Malayan Union. Okey, Setiausaha tanah jajahan British iaitu John Henry Hall, okey ni dia orang dia, telah membentangkan rancangan ini di Parlimen British pada 10 Oktober 1945. Okey, rancangan Malayan Union diisytiharkan sebagai Warta Kerajaan dikenali sebagai Kertas Putih 6274. Okey, Kertas Putih 6274 ni dia membentangkan 13 perkara berkaitan dengan kandungan Malayan Union yang diluluskan oleh Parlimen British di London pada 22 Januari 1946. Okey, antara perkara tersebut termasuklah kesatuan, bentuk pentadbiran, sistem perundangan, kedudukan Raja-Raja Melayu, syarat kewarganegaraan dan agama Islam. Okey, kita tengok ya. Dia ni pada 1946. Jadi, unit perancangan tanah Melayu yang telah dibentuk pada Februari 1943 yang mana pada masa ni Persatuan Pelajar-Pelajar Melayu Britain telah menghantar memorandum bertarikh 25 April yang mana memorandum ini meminta supaya hak warga kenegaraan tanah Melayu tidak mengikut prinsip jus soli. Okey, apa itu prinsip jus soli? Jus soli ialah warga negara yang diberikan berdasarkan tempat lahir. Maksudnya kat sini pada masa ni tak kira dia warga negara apa, orang mana, once dia duduk di tanah Melayu dan dia telah melahirkan anak dia di bukan tanah Melayu lah, masa ni kita panggil Malayan Union. Jadi anak dia akan diberi warga negara Malayan Union. Okey, kita tengok pula seterusnya iaitu tentang ciri-ciri perkembangan perlembagaan Malayan Union yang meliputi pentadbiran dan kewarganegaraan. Okey, kita tengok pentadbiran Malayan Union yang mana kesatuannya terdiri daripada negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri Selat kecuali Singapura telah disatukan menjadi satu unit pentadbiran. Maksudnya semua negeri-negeri yang kita belajarkan, kita ada negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri Selat tu kecuali Singapura je, semua tu digabungkan dijadikan sebagai Malayan Union. Okey, bawah Malayan Union, ketua pentadbir dia adalah Governor British yang telah dilantik oleh Raja England. Manakala Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Malayan Union dibentuk di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, Raja-Raja Melayu, okey, Sultan hanya menjadi raja ahli majlis raja-raja yang membincangkan soal adat Islam, soal agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Okey, kita tengok pula berkaitan dengan kewarganegaraan yang mana dia berpegang pada prinsip jus soli. Sesiapa saja yang lahir di Malayan Union, di negara Malayan Union akan diberikan kewarganegaraan Malayan Union. Okey, so rakyat yang dilahirkan di Tanah Melayu dan Singapura terus diiktiraf sebagai warga Malayan Union. Manakala mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas dan bermaustatin sehingga 10 tahun hingga 15 tahun juga diberi kewarganegaraan. Mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun yang ibu bapanya merupakan warga negara juga diberikan kewarganegaraan. Jadi maksudnya kewarganegaraan tu dia jadi macam seolah-olah mudah sangat dapat
mak ayah dia tak kira warga negara apa. Once dia lahir di tanah Melayu, dia dikira Malayan Union, dia dikira sebagai rakyat Malayan Union. Jadi pembentukan Malayan Union merupakan usaha, kita tengok usaha British ni sebenarnya nak menaluki tanah air kita lagi. Sebab kalau kita tengok bawah pentadbiran Malayan Union ni, raja-raja Melayu kita hanya berkuasa dalam bidang agama Islam dan adat istiadat sahaja. Jadi Cikgu nak awak buat satu tugasan yang mengatakan bahawa cuba fikir kenapa agaknya orang Melayu membantah Melayu Union yang diperkenalkan oleh British di tanah Melayu pada tahun 1946. And then cuba fikir satu lagi, apa akan berlaku sekiranya Malayan Union dikekalkan sehingga hari ini. Okey, seterusnya kita tengok macam mana Malayan Union ditubuhkan. Okey, yang pertama kita tengok British mendapatkan tanda tangan Sultan yang mana pada masa ni British telah melantik Sir Harold MacMichael untuk mendapatkan tanda tangan Sultan. Okey, bagi memastikan misi ini disempurna dengan baik, okey, British telah menghantar Williams, Timbalan Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam Melayu merintis jalan menghadap Raja-Raja Melayu untuk meninjau sokongan Raja-Raja Melayu terhadap British. Okey, jadi bila HSA Wilan ni pergi jumpa Raja-Raja Melayu, dia pergi jumpa ke Selangor, Sultan Selangor iaitu Sultan Hishamuddin Alam Shah, dia pergi jumpa Sultan Kedah, dia pergi jumpa Sultan Perlis. So, dalam proses dia pergi tu, dia berkeyakinan ataupun dia berfikir bahawa Raja-Raja Melayu akan menyokong British dengan tanda tangan Perjanjian Malayan Union. Jadi pada setiap pertemuan dengan Sultan, William ni dia berusaha untuk mendapatkan sokongan daripada Raja-Raja Melayu bagi mendatangi perjanjian. Okey, so kat sini kita tengok pula macam mana Sir Harold MacMichael ni pergi mendapatkan tanda tangan Sultan. Okey, yang pertama, bila dia tiba je dekat Selangor dengan menaiki kapal, dia telah pergi jumpa Raja-Raja Melayu. Okey. MacMichael telah menggunakan pelbagai taktik untuk mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Okey, dalam tempoh 2 bulan beliau berjaya mendapatkan tantangan persetujuan 9 orang Raja-Raja Melayu. Okey, yang pertama dia telah pergi, kita tengok MacMichael buat kunjungan ke negeri Melayu yang pertama adalah Sultan Johor. So, Sultan Ibrahim ni pun buat tanda tangan lah tentang Malayan Union. Seterusnya dia pergi jumpa Sultan Selangor, juga tanda tangan tentang Malayan Union. Dia pergi, yang ketiga dia jumpa Sultan Pahang. Yang keempat Sultan Negeri Sembilan, yang mana dekat Negeri Sembilan kita tahu tak ada Sultan. Jadi yang ada adalah dia Pertuan Besar Negeri Sembilan. Jadi yang ni dia terpaksa, dia didesak oleh MacMichael untuk tanda tangan walaupun pada awal dia tak nak tanda tangan. Okey, seterusnya kita tengok Sultan Perak. Sultan Perak juga dia cuba untuk melengah-lengahkan tanda tangan namun terpaksa tanda tangan pada 22 November 1945. Manakala kalau kita tengok seterusnya dia pergi pada Sultan Kedah. Sultan Kedah juga tak nak tanda tangan. So dia ada berikut pergaduhan juga. Okey, tapi terpaksa. Yang ketujuh, dia pergi jumpa Sultan Perlis pun menurun tanda tangan dalam keadaan terpaksa. Sultan Kelantan enggan menurunkan tanda tangan and then apa yang Harold MacMichael buat ni adalah dia telah mengugut Sultan Kelantan dengan tidak mengiktiraf Raja-Raja Melayu yang tak nak tanda tangan. So maksudnya dia terpaksa tanda tangan juga. So akhir sekali adalah dia pergi minta tanda tangan dengan negeri Terengganu. So kat sini pun sama, pada asalnya Sultan Terengganu tak nak tanda tangan tapi sebab perjanjian tu bertentangan dengan undang-undang tubuh negeri Terengganu, so dia terpaksa tanda tangan. So maksudnya kita tengok kat sini MacMichael dengan William ni berjaya menyelesaikan misi mereka dengan menggunakan desakan dan paksaan untuk mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Maksudnya cara dia adalah memaksa kalau diorang tak setuju untuk tanda tangan, Raja-Raja ni akan diugut supaya kuasa mereka tidak diiktiraf ataupun kehilangan kuasa sebagai Raja. Okey, jadi cara yang digunakan oleh kedua-dua pegawai British ni sebenarnya tidak disetujui ataupun meninggalkan pelbagai reaksi oleh pelbagai pihak. Kesannya telah menyebabkan akhirnya Raja-Raja Melayu telah membantah Perjanjian Malayan
Union. Okey, boleh setakat ni kita tengok. Sebenarnya Malaya Union ni penubuhan Malaya Union ni British memerlukan tanda tangan daripada Raja-Raja Melayu. So cara dia dapat tanda tangan Raja-Raja Melayu adalah dengan cara memaksa. So akhirnya daripada sikap tu sendiri menyebabkan Raja-Raja Melayu ni telah sepakat untuk membantah perjanjian Malayan Union. Okey, cukup berkaitan 4.2. Kita akan sambung 4.3 di kelas akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk cerita sikit berkaitan dengan macam mana situasi raja-raja kita telah dipaksa dalam pembentukan Malayan Union. Okey, kita tengok video ni sama-sama. We are taking away the ruler's sovereignty. That will not be easy. We need to centralize the powers of all the state governments. You must make him sign. It will be plain sailing once Johor signs the treaty. Okay, ini ada sesuana di King House Tell them Kuala what happened Lumpur. in Indonesia. India, where the royal families were slaughtered. What if they refuse? Maksudnya diukur kat sini berdasarkan cerita-cerita yang kononnya kerabat diraja negeri-negeri lain yang tidak menyokong British semuanya akan dibunuh ataupun akan ditarik balik kuasa dia. So itu antara ugutan yang digunakan oleh Harold Michael dalam mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu. Then it's about time to tell them that whoever was a collaborator to the Japanese will be indicted. Their thrones are not safe. And don't let the councils near them. You are taking away the ruler's Sovereignty. Beta perlukan majlis penasihat. Tak ada masa. Tuanku mesti tanda tangan sebab Baginda King mahu semua raja-raja yang ada pada masa Jepun didakwa. Kita tak ada Cok Moho. Menteri besar tak ada. Tuanku, keadaan negeri ini sedang cemas. Askar 3 bintang masih mengganas. Kalau lambat, kita tak tahu apa jadi pada ekonomi dan kekayaan negara. Okay, raja-raja kita juga selain daripada diugut, mereka tidak diberi masa untuk berbincang bersama penasihat mereka. Maksudnya dia tak boleh tanya pendapat menteri-menteri dia. So kat sini seolah-olah British terus memaksa raja-raja Melayu tanpa diberi peluang yang cukup untuk berbincang. Beta tidak bersetuju dengan rancangan ini. Dan beta akan antar nota bantahan ke London.